Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Minta kue sepotong, saya mau makan kena perut kosong. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan kita kembali lagi dalam malam puaka. Habis dah bercun. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku ingin mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sepanjang tahun aku banyak melakukan kesilapan. Ada terkasar bahasa, ada yang aku mengecilkan hati korang semua. Lalu aku ingin memohon kemaafan. 1010 jari aku ingin memohon kemaafan. Dan aku harap korang kekal ceria dan menyokong geng puaka sekalian. Jadi pada malam ni sempena malam puaka raya, aku akan kongsikan dengan korang satu kisah berkenaan malam raya. Dikatakan malam-malam raya pun dah terkena gangguan dah. Hantu ni dia tak nak tunggu panjang. Dah sebulan kena ikat. Malam raya tu mereka pun turut beraya. Dan kisah yang dialami oleh Nizam ni agak menarik. Jadi tanpa lengah masa, sambil korang duk layan kisah seram hari raya ni, korang bolehlah menjamu selera. Ambil lah kuih raya almond London ke, kuih sarang semut kan. Lagi sedap, ada lemang, ada ketupat, letak kuah kacang sikit, letak pula rendang tok sikit, sambil korang layan malam puaka raya ni sambil makan. Jadi aku harap korang kekal ceria. Jom guys, tanpa lengah masa, malam puaka raya edition 2023. Yes. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Minta kue sepotong, saya mau makan kerana perut kosong. Perut kosong, otak dia dah gemuk dah. Kisah yang pertama pada malam ini sempena Puaka Raya edisi 2023 adalah kiriman daripada salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Nizam. Nizam katakan, aku mempunyai 3 orang adik-beradik dan aku adalah anak yang paling bongsu dalam keluarga aku. Kebiasaannya setiap kali balik kampung, keluarga aku ada satu tradisi ataupun ada satu perjalanan bukan perjalanan. Ayat pun dah tersasul. Biasalah, lama dah tak buat konten. Kau pergi beraya pula, dah masuk lemang, ketupat, kuih raya pun semua, dah jadi nyanyok dah. Maafkan saya. Aku mula lagi sekali. So Nizam ni katakan, keluarga dia ni boleh dikatakan setiap kali raya ada sahaja aktiviti yang akan mereka lakukan, anak beranak. Tetapi pada tahun ini raya cukup berbeza. Sebab kebiasaannya Nizam ni, keluarga dia akan berkumpul 2-3 hari sebelum menyambut Aidilfitri. So 2-3 hari sebelum dah nak raya tu, keluarga Nizam ni akan berkumpul dekat kampung dan mereka akan buat aktiviti. Apa aktiviti tu? Bakar lemang. Nampak macam biasa. Tetapi untuk keluarga Nizam, bagi diri Nizam sendiri, tradisi ni adalah tradisi turun-temurun. Resepi lemang yang bapak dia dapat pun bukannya daripada bapak dia, tetapi daripada atuk si Nizam. Dan atuk dia dapat resepi lemang tu daripada siapa? Daripada moyang si Nizam. Moyang si Nizam pula dapat daripada moyang kepada moyang dia. Punya lama resepi ni. Dan moyang kepada moyang si Nizam ni dapat resepi lemang ni daripada moyang-moyang ke moyang dia. 3 generasi punya moyang. Generasi ketiga punya moyang ni, kalau aku cerita, pisyang mat. So aku nak gambarkan betapa tradisi lemang turun-temurun ni bukan biasa-biasa bagi keluarga Nizam. Dikatakan setiap kali raya mereka akan buat lemang sendiri. Tapi tahun ni cukup berbeza sebab apa? Adik-beradik si Nizam yang merupakan abang dan kakak si Nizam ni
takkan beraya di rumah bapa dia. Ataupun mereka takkan berkumpul. Sebab apa? Sebab kedua abang dan kakak si Nizam ni, sebab dia paling bongsu, mereka berdua telah pun mendirikan rumah tangga. Manakala Nizam pula baru berusia 20 tahun. Tak ada girlfriend, tak ada jodoh lagi. Jadi apabila abang dan kakak si Nizam ni telah mendirikan rumah tangga, kedua-dua mereka ni pergilah beraya di rumah menantu, di rumah pak mertua, mak mertua masing-masing. So Nizam ni lah yang diharapkan oleh kedua ibu bapa dia untuk menjalankan tugas membakar lemang. Dan di sinilah bermulanya tragedi seram malam raya untuk diri Nizam, guys. Sebelum kita mula bakar lemang, ada beberapa langkah ataupun ada beberapa barang yang perlu kita sediakan. Bak kata Nizam. Nizam katakan, nak bakar lemang tu benda yang paling mudah. Tetapi benda yang paling dia malas, boleh dikatakan setiap tahun lah, sebab setiap tahun kena buat lemang sendiri, adalah cari kayu api dan juga cari buluh untuk buat lemang dan juga bakar lemang. Itulah benda yang paling dia malas. Dia dah boleh agak dah. 2 hari sebelum menyambut Aidilfitri, bapa aku mesti ajak aku masuk ke dalam hutan, mencari kayu api, mencari buluh lemang, dan benda itulah yang Nizam harapkan pada tahun ni dia dah tak perlu buat dah. Kemungkinan bapa dia nak cari seorang diri ke, sebab dah lah tak ada pertolongan daripada abang dia. Dia sahaja yang berada di kampung pada masa tersebut. The only son, anak. Ada 3 orang, tetapi abang dengan kakak dah pergi ke rumah lain, dah pergi ke rumah pak mertua, mak mertua. Jadi tak ada lah orang lain yang boleh diharapkan melainkan si Nizam ni. Dan apabila bapa si Nizam ni mula memanggil Nizam, Nizam, datang sini Nizam. Nizam pada masa ni baru sahaja lepas berbuka. Baru tibai ikan bakar belado. Yang sedap tu kan, ikan bakar sumbat lah orang cakap. So Nizam dah kenyang, baru ingat nak rehat sekejap, tiba-tiba dipanggil pula oleh bapak dia. Lalu Nizam pun pergilah ke arah bapak dia yang berada di area ruang tamu. Dan Nizam pun tanyalah bapak dia, "Bah, kejap kang boleh tak kalau kita nak cari buluh ke, nak cari kayu api ke?" Nizam kenyang lagi lah. Perut Nizam pun tak selesa lagi ni. Tetapi alangkah gembiranya hati Nizam ni apabila bapa dia katakan, tak payah dah Nizam. Ayah tahu sebabkan kau seorang je kan. Kakak kau tak ada, abang kau tak ada. Ayah tak nak susahkan kau. Kau tak payah risaulah. Kayu api, buluh semua tu dah settle dah. Kau anggap settle je. Jadi Nizam pada masa ni dia dah mula fikir dah. Settle? Macam mana boleh settle? Ayah aku dah pergi ke hutan lebih awal ke? Memang dah ada kayu api dengan buluh ke sebelum aku balik ke kampung ni? Rupa-rupanya ayah dia cakap, tak. Ayah pun malas juga nak pergi. Ayah upah budak-budak kampung ni. Biasalah, budak-budak bawa motor kan, yang mana sekolah lagi tu, ayah bayar je dia orang sempena duit raya lah tu. Pergilah masuk ke hutan tu, tolong ayah cari kayu api dengan juga buluh nak buat lemang. Jadi rupa-rupanya ayah Nizam ni dah upah budak-budak kampung yang tak ada kerja. Korang pergi tolong aku carikan buluh kayu dan juga kayu api. So bila Nizam dengar macam tu, intelligent ayah aku ni. Memang smart. Memang pandai. Patutlah pandai macam aku. Turun-temurun punya pandai, turun ke Nizam ni. Lalu Nizam pun cadang lah kan, kalau macam ni ayah, apa kata mulai tahun ni, setiap tahun, setiap kali kita nak buat lemang, kita bayar je lah budak-budak kampung ni ya. Kita boleh relax ya, tengok Akademi Fantasia. Kalau tak pun kita boleh lah tolong mak masak rendang ke. Nizam boleh tolong mak kat dapur. Lalu bapak dia pun mengangkat jari, ibu jari lah senang cerita, menunjukkan tanda betul. Ayah setuju. Ayah pun dah malas dah. Dah 5-6 tahun dah. Asyik kita je yang pergi cari kan. Masuk hutan, kena gigit nyamuk, kena kejar kinzir hutan apa semua. So ayah dia dah malas. Jadi ayah dia pun bayar lah. So nak dipendekkan cerita, lepas semua kayu api dah ada, sehari sebelum menyambut Aidilfitri, so Nizam ni dah tahu dah. Tugas menyediakan lemang
kan. Bakar kayu api tu, bakar lemang tu sampai siap, haruslah dilakukan oleh Nizam seorang diri ditemani oleh ayah dia. Tapi ayah dia cakap, sebabkan abang kau tak ada, engkau lah yang kena buat. Okey, ini dah kira senang dah ni. Kita dah tak perlu masuk hutan apa semua. Barang-barang semua dah siap. Esok malam raya kau siapkan semua. Kau bakar lemang, ayah tak kira. Janji pagi raya ada lemang tu. Lalu Nizam pun mengiyakan. Dia bersemangat lah, tak apalah. Ini kira senang lah. Bakar lemang, nak pusing-pusing lemang tu kena tunggu 5-6 jam. Aku tak ada hal sangat. Aku malas nak pergi masuk hutan tu. Dan dikatakan malam raya tu, Nizam pun pergilah ke belakang rumah dia untuk mula membakar lemang. Dia dah isi beras, dah isi pulut kan, santan semua ke dalam buluh tu. Dia pun bawa lah semua, lebih kurang 30 batang. Bukanlah semua keluarga Nizam ni tibai. Disebabkan tradisi turun-temurun, resepi ni pun boleh dikatakan setiap penduduk kampung dah tahu dah. Keluarga Nizam ni memang jenis buat lemang sendiri, tak ada beli punya. So apabila macam tu, tak heranlah apabila penduduk kampung dah tahu, adalah jiran-jiran yang nak sikit kan, penduduk kampung lain nak beli, padahal bapak dia bukan berniaga pun, keluarga dia bukan berniaga lemang pun. Tapi disebabkan resepi ni turun-temurun, selalunya resepi turun-temurun ni, dia punya lemak tu, dia punya lembut. Selalunya kalau orang tak erti bakar lemang, dia akan keras tau. Tapi Nizam punya lemang, alamak, bukan Nizam punya lemang, keluarga dia punya tradisi resepi ni, memang sedap. Lembut, berlemak, gebu, kena pula kan. Cicah di pagi raya tu dengan rendang tok. Nizam ni air liur dia dah meleleh dah. Dia dah tak sabar dah untuk menikmati lemang untuk tahun ni, pada tahun ni kan. Dan sewaktu Nizam pergi ke belakang rumah tu, dia kayu api pun dah menyala, bara pun dah ada. Dia pun susun lah batang-batang lemang tu, dan dia pun duduk lah sambil hisap rokok, sambil main telefon kan. Sekali-sekala dia pusing buluh-buluh lemang tu supaya tak nak ada bahagian yang hangit ke, yang hangus ke. So dia pun menjaga seorang diri. Manakala bapa si Nizam, termasuk mak si Nizam, pada masa ni menyiapkan masakan lain. Mak dia masaklah rendang ayam, lepas tu bapa dia buat lontong kan, kuah lodeh tu, lepas tu kuah kacang, semua buat sendiri. Betapa bestnya keluarga si Nizam ni. Memang jenis rajin, tak tahulah rajin ke, saving ke, tapi memang baguslah. Kuih raya buat sendiri, masakan raya buat sendiri. So Nizam pun duduklah kat belakang tu sambil menantikan lemang ni siap daripada selepas maghrib. Dia bermula dalam pukul 8, 8.30 macam tu. Apabila Nizam duk sakan, tunggu main phone, isap okok kan, sekali-sekala tengok lemang tu, dia pun tengok ke arah jam dia. Alamak, sedar tak sedar dah pukul 11 lebih lah, dah 12 lah. Patutlah daripada tadi orang takbir dah berapa kali takbir dah. Yang menariknya apabila buat aktiviti ataupun bakar lemang di malam raya, sambil kau bakar lemang tu, tak adalah bosan sangat. Boleh dengar daripada surau kampung tu orang takbir raya. Nizam ni pun dah mula, bestnya lah raya kali ni. Walaupun tak ada abang dengan kakak aku, tak apalah, aku boleh makan lemang ni seorang diri. Itulah yang bermain dalam kepala si Nizam ni. So duk dia tunggu. Jam dah 11 lebih, dah nak 12 tu, tiba-tiba Nizam ni dihampiri oleh ayah dia sendiri, oleh bapa dia. Daripada dalam rumah, dia nampak bapa dia datang ke arah dia. Tapi bapa dia terus pergi ke arah lemang tu, duduk mencangkung dan betul-betul memandang ke arah lemang yang sedang dibakar tu. Dan jarak muka bapa dia dengan lemang tu, Nizam pada awalnya tak kisah sangat. Tetapi apabila bapa dia duduk mencangkung, membelakangi dia agak lama, tanpa memusingkan lemang tu ke, just duduk macam tu je, Nizam ni jadi pelik. Nizam ni memang jadi pelik sebab bapak dia tak pernah buat macam tu. Dan jarak muka bapak dia, bapak lama. Bapak punya lama. Poi. So bila Nizam ni nampak bapak dia duduk betul-betul mencangkung, menghadap ke batang-batang lemang yang sedang dibakar tu dengan bara api yang memang panas, Nizam ni jadi pelik. Dah dekat 15 minit, bapak dia duduk je tak ada buat apa kan. So Nizam ni pun tegurlah bapak dia. Ayah, kenapa yang duduk rapat sangat dalam lemang tu? Tak panas ke muka tu? Yang lagi peliknya,
Bapak dia ni senyap je, tak ada pun memalingkan muka ke arah Nizam ke, just duduk dalam posisi mencangkung menghadap batal-batal lemang tu. Jadi Nizam ni, dia dah pelik dah. Waktu ni dia tengah isap okok, dia dah menggaruk-garuk kepala dia kan. Lagi sekali dia tegur ayah dia. Ayah, kenapa ya yang pergi duduk mencangkung pandang lemang tu lama sangat? Jangan risau, Nizam jaga elok. Bukannya first time. Alah, kalau abang tak ada pun Nizam reti lah. Ada yang hangit ke? Dan lagi sekali, ayah dia duduk mencangkung, tak ada membalas sepatah pun apa yang dikatakan oleh Nizam ni. Jadi apabila macam tu, Nizam ni dalam fikiran dia, pelik, ayah aku tak pernah buat perangai macam ni. Takkan dah pekak kot. Biar betul kan? So Nizam ni pun, mungkinlah bapak dia tak dengar apa dia cakap. Nizam ni pun bangun daripada tempat duduk dia, menghampiri ayah dia. Baru 2-3 langkah nak pergi ke arah ayah dia yang tengah duduk mencangkung tu tadi, tiba-tiba ayah dia bangun. Ayah dia bangun, dan sebelum ayah dia melakukan apa-apa, Nizam ni dah berhenti dah. Sebaik saja ayah dia dah mula berdiri, Nizam ni berhentikan langkah dia. Dan alangkah terkejutnya Nizam ni apabila dia dapati bapak dia ni memalingkan muka secara perlahan ke arah Nizam, dan Nizam pun nampaklah muka ayah dia yang telah pun mengukirkan senyuman. Dia pun pelik kenapa ayah dia senyum tau. Pandang ke arah dia, ayah dia senyum macam tu, dan ayah dia pun tanpa lengah masa terus berlari dengan begitu pantas menuju ke arah semak yang berada betul-betul di belakang rumah Nizam ni. Serap, ayah dia lari terus masuk ke dalam hutan tu. Dah nak pukul 12 malam, Nizam tergamam. Nizam tak tahu nak cakap apa-apa. Pada masa ni, bermacam-macam benda yang bermain dalam fikiran si Nizam. Seram pun ada, meremang pun ada, takut pun ada, risau pun ada, pelik pun ada. Semua benda ada lah. Yelah, mana tak pelik. Pertama sekali, ayah dia tak pernah buat perangai macam tu. Tak cakap sepatah pun. Lepas tu, yang lagi peliknya, kenapa ayah dia memalingkan muka dan senyum ke arah Nizam? Dan yang lagi merisaukan hati si Nizam, dah kenapa pula ayah aku lepas dia senyum, dia pergi lari masuk hutan tu? Takkanlah nak cari kayu api lagi. Ni dah punya banyak kayu api. Takkan dia nak cari buluh? Semua lemang dah siap dah aku buat. Tinggal nak bakar je. Bermacam-macam bermain ni. Dan sedang si Nizam ni fikir, duk fikir, tiba-tiba PAM! Dia terkejut. Sama agak macam korang kan. Tepukan masih ada lagi. Biasalah Aidilfitri. Nizam ni terkejut sebab apa? Sebab duk dia tengah fikir, dia duk tengah pandang kan. Nampak tak kelibat dia? Ayah dia masuk dalam hutan tadi tu. Dengan gelap-gelap macam tu, daripada arah belakang bahu dia ditepuk. Dan apabila Nizam ni terkejut, dia pusing ke arah belakang. Lagilah dia terkejut. Sebab apa? Sebab dekat belakang dia adalah bapak dia. Bapak dia ketuk bahu si Nizam ni, dan bapak dia pun tanya Nizam, macam mana lemang ni? Banyak lagi ke? Nizam pada masa ni teruslah cakap kat ayah dia, ayah ni buat terkejut Nizam betul lah. Tak ada pun. Ni tinggal lagi ni lah yang tepi-tepi ni, dalam 20 batang lagi. Ini pun dah nak siap dah. Ayah ni kenapa ya? Lalu ayah dia pun cakap, tak adalah. Lama sangat engkau kat luar ni. Tak apa ke? Lalu Nizam pun cakap lah kat ayah dia, apa yang tak apanya? Tak ada hal pun. Alah, Nizam bukannya takut sangat. Lagipun walaupun lampu ni tak terang sangat, kan ada cahaya daripada bara api bakar lemang ni. Terang lah juga. Cumanya bosan lah, selalunya ada abang kan. Ayah pun yang pergi tadi berlari masuk dalam hutan tu kenapa? Dan sewaktu Nizam cakap macam tu, ayah dia terus bagi tahu si Nizam ni lari dalam hutan. Apa yang kau cakap ni, Nizam? Lalu Nizam pun cakap lah, tak ada. Ayah bukan baru keluar ke tadi? Lepas tu ayah masuk dalam hutan tadi kenapa ya? Ayah nak cari apa, kayu api lagi ke kan? Nak cari buluh lagi ke? Dan ayah dia pun terus cakap kat Nizam, masa bila ayah keluar tengok engkau? Ayah baru keluar daripada rumah ni. Silap-silap kau dah terkena kot. Itulah ayah cakap. Kalau kau nampak, kau dengar benda-benda pelik ke,
Jangan tegur Nizam. Kejap Kang, dia sukalah kacau kau. Dan sebaik saja Nizam dengar ayah dia cakap macam tu, memang meremanglah. Kiranya yang aku sangkakan ayah aku tadi, aku dah tegur. Nasib baiklah aku tak pergi rapat. Kalau pergi rapat, Allahu Akbar, na'udzubillah lah, tak tahu jadi apalah. Dan waktu Nizam ni dah mula takut macam tu, dia pun memandang ke arah ayah dia. Nizam pun tanya soalan yang terakhir. Ayah teman Nizam kat sini boleh tak ayah? Nizam rasa lain macam lah. Dan secara tiba-tiba ayah dia memandang ke arah Nizam, senyum dan mula tergelak. Engkau takut ke Nizam? Engkau takut engkau ni nak ayah teman ke? Nak ayah teman? Lalu Nizam pun dah jadi pelik dah. Apa hal ayah aku gelakkan aku? Alamak, nak suruh teman je pun. Nizam pun mengangguk lah kan, kepala dia berkali-kali kat ayah dia kan. Yelah, nak ayah teman lah. Lalu ayah Nizam ni yang menakutkan, apabila seakan-akan tidak percaya oleh Nizam, ayah dia terus cakap kat Nizam, Nizam, memang nak ayah teman? Kalau nak ayah teman, jomlah ikut ayah. Ram, ayah dia yang dia sangkakan ayah dia untuk kali yang kedua ni, sebaik saja cakap macam tu, terus meluru, berlari masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam semak yang berada di belakang rumah Nizam ni, meninggalkan Nizam. Dan pada masa ini Nizam tak lengah masa, bagi diri Nizam, sudah pisyang mat. 2 kali rupanya. Sebabkan terlalu takut, Nizam pun sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia dah tak fikir apa. Lemang pun lemang lah, biarlah kan. Hangus pun hangus lah. 2 kali aku sangka kat ayah aku. Kali kedua ni pun rupa-rupanya jin yang menyamar jadi ayah aku, yang cuba mengganggu aku, yang duk sensurang tengah bakar lemang ni. So Nizam pun bila dia nampak ayah dia lari untuk kali yang kedua tu, sebelum masuk ke dalam rumah, Nizam ni menjerit, "Woi, tak payah kacau akulah. Terus lari, tak payah U-turn. Tak payah U-turn." Nizam pun zeram. Lepas dia dah jerit ke arah jin yang menyamar jadi ayah dia tu, dia pun meluru masuk ke dalam rumah. Dan alangkah terkejutnya Nizam apabila dia mendapati rupa-rupanya ayah dia yang sebenar berada di area dapur, tengah tolong mak dia rebus ketupat, tengah masak lodeh kuah kacang. Dan sebaik saja kedua ibu bapa Nizam ni nampak Nizam tercegat dekat pintu dapur tu dengan keadaan muka yang pucat berpeluh-peluh, mak si Nizam pun cakap, Nizam, kenapa ni? Engkau ni berpeluh-peluh apa semua. Dah tak larat ke bakar lemang tu? Apa ayahnya? Ni tengok anak tu. Lalu ayah Nizam pun cakap lah, kenapa Nizam kau ni? Baru 30 batang, dah tak larat ke apa? Dan Nizam pun teruslah bagi tahu kedua ibu bapa dia, ayah, mak, Nizam tak nak lah mak bakar lemang dah. Nizam tak larat lah, Nizam rasa nak demam. Serius, Nizam tak larat lah bakar lemang seorang-seorang. Dan memang betul pun, di pagi raya keesokan harinya, Allahu Akbar, yang menyedihkan, sedang orang lain sibuk menjamu selera. Lemang yang Nizam ni buat tradisi turun-temurun telah pun terhidang dengan rendang tok, dengan rendang ayam, kuah kacang. Tak terusik pun oleh Nizam ni sebab dia demam panas. Pagi-pagi raya demam panas. Yang dia sangkakan pagi raya lah dia boleh makan sepuas hati sebab abang dan kakak dia tak ada kat rumah. Akhirnya sama juga, tak boleh juga. Sebab malam raya tu Nizam telah pun ditegur oleh 2 jelmaan yang menyerupai rupa ayah dia yang menegur Nizam ni. Nak ayah teman? Penat bakar lemang ke nak? Kalau nak ayah teman, jom ikut ayah. Balik kampung, ho ho ho, balik kampung, ho ho ho, balik kampung, hati girang, ho ho ho, cerita dah habis, ho ho ho, cerita dah habis.
Cerita dah habis, nak apa lagi? Yes, so itulah kisah pengalaman seram yang dialami oleh Nizam. Astaghfirullahalazim. Kesian betul Nizam ni kan. Malam-malam raya lagi, belum sempat beraya dah kena kacau. Pasal kena kacau, tak pasal-pasal raya pertama dah demam panas pula. Kurang ajar punya hantu kan. Tersian dekat si Nizam ni, tak dapat dia menikmati juadah lemang. Resepi turun-temurun nenek moyang dia punya 3 generasi, 16 generasi punya resepi. Aduh. So aku harap korang ambil segala pengajaran. Selamat Hari Raya. Lagi sekali aku ingin ucapkan. Dan raya-raya ni pun ingat guys, jangan lupa masih kena beribadah lagi. Yang mana yang dah kahwin, yang dah kerja tu, hulur-hulur lah tanda sedekah, tanda kita ni mengingati orang lain. Kasih duit raya tak banyak pun tak apa. Dan dalam keceriaan ni, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan makan benda yang berminyak sangat. Tahu dah sebulan puasa, tahu sekarang dah boleh makan siang. Janganlah bedal lemang tu sampai 20 batang. Astaghfirullahalazim. Kita beraya ni sekadar sederhana, untuk kita menikmati, merasai suasana yang gembira di samping keluarga tersayang. So aku tak nak cerita banyak dah. Korang pergilah menjamu selera. Have fun Hari Raya guys. Kita jumpa lagi dalam Malam Puaka Raya. Sepanjang raya ni akan ada kisah-kisah Hari Raya yang menarik. Aku akan hidangkan untuk korang semua. Jadi guys, stay safe, stay healthy. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Puaka Raya yang akan datang guys. Bye-bye.